Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar dan yang mengikuti video ini, yaitu video tips ekonomi SPM. Dan untuk kali ini saya akan meneruskan berkongsi pengalaman tentang ekonomi kertas 2 bahagian B. Dan untuk kali ini setelah dua sesi kita berbincang tentang ekonomi bahagian B ini. Untuk kali ini saya menganggap ia masih lagi sebagai sesi pengayaan. Seperti yang pernah saya katakan, apabila kita terus kerap mengulang sesuatu perkara, mungkin ia akan menjadi ingatan yang lebih kuat kepada kita, terutamanya calon yang akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana terus memberi peluang dan ruang ini, yaitu ruang channel YouTube Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor untuk saya berkongsi pengalaman bersama bakal calon-calon ekonomi SPM. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk kali ini sesi perkongsian ini memberi penekanan kepada soalan kertas 2 bahagian B, dan dengan perkongsian pengalaman ini, saya harap murid-murid dapat menjawab soalan bahagian B dengan cemerlang. Jadi untuk hari ini saya seperti biasa saya akan kongsikan bahan melalui share screen ini. Kita lihat sama-sama, kita lihat soalan untuk kali ini. Maklumat berikut berkaitan dengan program memajukan pertanian nanas. Usahawan yang berminat dalam bidang pertanian digalakkan menanam nanas bermutu, yaitu nanas variety N36 dan MD2. Program ini memerlukan 6,000 hektar tanah untuk menjayakan tanaman tersebut. Galakan ini untuk memenuhi keperluan ekspor yang tinggi. Ini ubah suai daripada sumber yang diubah suai daripada ucapan Menteri Pertanian. Soalan yang pertama untuk kali ini ialah mengapakah Menteri memberi galakan tersebut?
6 markah. Yang kedua, jika galakan tersebut berjaya dilaksanakan, lukis dan jelaskan kesan perubahan penawaran tanaman tersebut di pasaran. Dan yang ketiga, galakan tersebut memberi lebih kebaikan kepada usahawan berbanding pihak kerajaan. Kemukakan hujah anda. Jadi di sini 9 markah. Seperti yang kita dah faham, jika dalam bahagian B, satu-satu soalan dalam bahagian B itu, yang markah paling tinggi adalah soalan yang perlu dijawab dengan cara penskoran rubrik. Ya, penskoran rubrik. Jadi soalan bermakna untuk hari ini soalan A dan B yang markah dia 5 dan 6 tu akan disemak secara skema peraturan pemarkahan yang dah ada kriteria jawapan yang digariskan dalam skema ataupun peraturan pemarkahan. Jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama, A tadi, mengapakah menteri memberi galakan tersebut? Seperti yang saya katakan, bahawa untuk menjawab soalan bahagian B, kita kena baca dan fahamkan betul-betul teks ataupun stimulus yang diberi ini. Mesti fahamkan betul-betul. Ya. Okey. Jadi kalau tak faham, bacalah beberapa kali, tak apa. Ya, ambil masa, fahamkan. Ya. Okey. Okay. Untuk kali ini, untuk soalan yang pertama ni, soalan kata tugas kita ialah mengapakah. Ya, mengapakah menteri memberi galakan tersebut? Kalau kita kena baca kat sini, ya, menteri memberi, sebab ini petikan ucapan menteri, apa galakan yang tersebut tu? Galakan yang dikata tersebut tu kena cari dalam stimulus ni. Yang mana? Apa galakan? Galakan ini memberi keperluan ekspor yang tinggi. Apa lagi galakan menteri sini? Usahawan yang berminat dalam bidang pertanian digalakkan menanam nanas bermutu. Jenis nanas variety N36 dan MD2. Program ini memerlukan 6,000 hektar tanah untuk menjayakan tanaman tersebut. Galakan ini sebab nak menampung ekspor yang tinggi. Jadi maknanya usahawan yang berminat dalam bidang pertanian digalakkan menanam nanas bermutu. Jadi mengapakah menteri memberi galakan tersebut? Maknanya menteri memberi galakan tanam nanas bermutu. Ya, ini jenis nanas lah. Yang penting di sini ialah menanam nanas bermutu. Jadi baca petikan selalunya dia akan guna yang sedemikian, yang tersebut, maka rujuk teks ataupun rujuk stimulus. Okey. Soalan kata tugas mengapakah dah beberapa kali dah, tapi tak apa kita ulang terus supaya ulang banyak kali ni seperti saya kata mengekal dan mengukuhkan ingatan kita. Ya. Jadi mungkin calon-calon yang dah menguasai beberapa kata tugas yang saya perkenalkan di sini mungkin memberi respon atau memberi jawapan yang tepat seperti yang dikehendaki oleh soalan, ya, seperti yang dikehendaki oleh skema pemarkahan juga. Okay, respon mengapakah ini, apa yang diharapkan, ya, ataupun apa yang perlu beri sebagai jawapan ialah memberi sebab. Mengapa ni memberi sebab? Dalam ekor SPM, biasanya soalan memberi sebab ni biasanya soalan kebat, ya. Soalan kebat. Dibagi stimulus, sebab apa stimulus yang cerita dalam stimulus tu berlaku contohnya. Ataupun diberi data. Kita cari sebab daripada data. Kalau data inflasi mungkin menunjukkan harga barang terus naik, maka
kita bagi sebab apa sebab berlakunya inflasi. Contohnya, ya, kalau harga naik, apa sebab harga naik? Itu dari data atau dari raja. Dan juga boleh daripada maklumat dan juga situasi negeri seperti yang kita lihat tadi, iaitu maklumat tentang nanas, ya, maknanya galakkan tanam nanas yang bermutu. Itu. Jadi kita nak cari sebab mengapa menteri beri galakan yang sedemikian yang tersebut. Ya, kita mencari sebab. Okay, terus kepada jawapan sebab yang ini, dia ada banyak sebab. Di antara yang saya gariskan sini yang saya terfikir ialah untuk meningkatkan pendapatan petani dan seterusnya untuk meningkatkan pendapatan negara. Ini satu sebab. Ya. Menteri galakkan tu sebab nak meningkatkan pendapatan petani, khususnya petani nanas, dan seterusnya dia boleh meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, untuk meningkatkan ekspor produk nanas. Ini secara tak langsung dah ada dalam soalan tu, untuk meningkatkan ekspor, ya, untuk menggalakkan ekspor. Tapi kita lebih spesifikkan jawapannya untuk meningkatkan ekspor produk nanas. Kemudian mungkin sebab apa dia menggalakkan, sebab kerajaan galakkan juga ialah kerana kerajaan juga memberi pinjaman mikrokredit kepada petani yang menanam nanas. Ya, jadi di sini kalau kita ada maklumat tentang pinjaman mikrokredit ini, dia memang diberikan antaranya kepada petani-petani. Ya, jadi maknanya ini antara sebab juga yang menteri galakkan, sebab dah ada kemudahan pinjaman yang diberikan oleh kerajaan dalam konteks ini kepada petani nanas. Jadi ini juga satu galakan, ya, sebab kerajaan menggalakkan, ya, sebab adanya pinjaman mikrokredit yang kerajaan berikan kepada petani, khususnya petani nanas. Terdapat permintaan yang tinggi dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Maknanya permintaan nanas yang tinggi daripada luar negeri dan dalam negeri. Nanas MD2 dan variety N36 Malaysia berkualiti. Ya, kualiti. Ini ejaannya kualiti, berkualiti. Itu sebab menteri galakkan. Ya, sebab bila barang yang produk yang kita hasilkan berkualiti, maka dia boleh bersaing di pasaran antara bangsa. Ya, jadi nanas MD2 ni dan juga variety N36 ni ialah nanas Malaysia yang berkualiti. Jadi itu menteri galakkan sebab bila nak ekspor, kedua-dua jenis nanas ni mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Kemudian tujuan menteri menggalakkan juga ialah menarik ramai usahawan muda, terutama usahawan tani, ya, yang tanam nanas tu usahawan tani, ya. Usahawan muda terlibat dalam industri yang berpotensi ini. Kerajaan menyediakan banyak bantuan. Ini termasuklah tadi mikrokredit tadi, ya, macam-macam bantuan, ya, ataupun boleh bagi contoh bantuan, ya. Macam salah satu tadi yang kita dah sebut mikrokredit tadi lah. Mudah dipasarkan, maknanya permintaannya tinggi, ada kaitan dengan permintaan tinggi, maknanya produk nanas ni mudah dipasarkan. Meningkatkan aktiviti hiliran seperti mengeti nanas, maknanya buah nanas ni diproses hiliran. Nanas tu sendiri huluan, tapi maknanya mengeti nanas tu maknanya nanas yang dah dihasilkan tu diproses, itu aktiviti hiliran, seperti mengeti nanas. Meningkatkan peluang pekerjaan dan seterusnya menurunkan pengangguran. Ini juga antara sebab, ya, menteri galakkan. Boleh jadi tanaman selingan di kebun kelapa sawit dan getah. Ya, nanas boleh dijadikan tanaman selingan di kebun sawit dan juga getah untuk dapatkan pendapatan sampingan, ya, pendapatan tambahan kepada petani. Ya.
Okey. Itu jawapan antaralah jawapan untuk soalan A tadi. Kita terus kepada soalan B. Jika galakan tersebut, apa galakan tersebut? Maknanya usaha menanam nenas tadilah, nenas bermutu tadi, berjaya dilaksanakan. Maknanya jika usaha yang menteri sebut itu betul-betul dapat dilaksanakan, lukis dan jelaskan kesan perubahan penawaran tanaman tersebut di pasaran. Lukis dan jelas. Jangan jelaskan saja. Bila jelaskan tanpa lukisan, biasanya kalau 5 markah boleh dapat 1, paling banyak pun 2/5. Ya. Jadi banyak penjelasan yang kita nak bagi ni daripada rajah yang kita lukis. Jadi kalau dalam soalan dah sebut lukis dan jelas, makna kena lukis. Ya. Sebab sebahagian markah daripada keterangan lukis. Ya, yang kita lukis. Okey. 5 markah ya. Soalan jelaskan seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ni juga, respon yang diharap kita calon dapat memberi penerangan atau keterangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami. Ya. Jadi maknanya yang kita kena jelaskan ialah rajah tadi. Ya. Kita beri keterangan atau penerangan tentang rajah untuk menyokong rajah yang kita lukis itu. Okey, jadi dalam peringkat SPM ni, sokongan-sokongan ni dalam bentuk rajah. Untuk kali ini dalam sokongan dalam bentuk rajah. Jadi keterangan-keterangan sokongan mestilah berdasarkan rajah yang dilukis, ya, rajah yang dilukis. Okey. Ini rajah dia. Sebab jika seperti kita ingat soalan tadi, jika usaha tanaman nenas itu berjaya, maknanya penawaran nenas akan bertambah. Okey. Dia nak rajah ini, rajah pasaran nenas yang menunjukkan kalau dalam stimulus itu usaha menanam nenas itu berjaya, maka penawaran nenas akan bertambah. Jadi keseluruhan ini kita nak tengok kesan melalui rajah. Saya tunjukkan sikit keterangan di sini. Ini yang asal, DD permintaan asal, SS penawaran asal. Yang asal ni pasaran dia, harga pasaran dia 15 dan kuantiti pasarannya ialah 80. Apabila usaha tanam nenas berkualiti ini berjaya dilaksanakan, maka penawaran nenas bertambah, keluk penawaran asal akan beralih ke keluk penawaran baru S1, S1. Ya. Jadi, jika berlaku begini, pada harga 15 ni masih harga tak berubah. Jika berlaku, apa yang berlaku di sini? Penawaran di sini. Penawaran di sini. Pada harga 15, penawaran di sini. Permintaan masih kekal di sini. Apa yang berlaku? Lebihan penawaran. Bila berlaku lebihan penawaran, kalau ditanya berapa banyak lebihan penawaran? Penawaran yang lama 80, penawaran yang baru 150. Maknanya lebihan penawaran 150 tolak 80. Bila berlaku lebihan penawaran, harga akan cenderung menurun. Keadaan pasaran tu menekan harga akan menurun melalui kuasa mekanisme harga atau kuasa pasaran. Harga turun dan bertemulah dengan keseimbangan baru pada I1. Pada I1. Dan harga yang baru ialah harga pasaran atau harga keseimbangan baru 10, makna turun 15 ke 10, dan keseimbangan baru ialah 120. Makna meningkat daripada keseimbangan yang lama 80 kepada 120. Ini secara umum saya terangkan rajah ini. Bagaimana pula kita nak buat keterangan atau ayat daripada keterangan ini? Ya, daripada rajah ini. Okey.
Keseimbangan asal pada I0. Jadi kita asal ni kita kena tulis juga. Mungkin dalam satu ayat. Tak perlu terlalu banyak. Kita nak tumpukan lebih kepada yang baru selepas berlaku peningkatan penawaran. Okey. Keseimbangan asal pada I0 pada harga RM15 dan kuantiti 80,000 unit nanas. Ya. Ini kita yang seperti saya kata tadi, ini asal. Ya. Ini asal. Jadi jangan terlalu banyak mencerita yang asal, ya. Kita cerita keseimbangan I0, harga pasaran yang asal 15 dan juga kuantiti pasaran atau keseimbangan yang asal 80. Cukup. Ya, cukup. Lepas tu kita akan tumpu kepada pergerakan perubahan keluk ke kanan, ya, ke S1 ni dan kesan-kesan seterusnya. Okey. Seterusnya, penawaran nanas di pasaran bertambah ataupun akan bertambah. Yang tadi daripada S kepada S1. Peralihan keluk penawaran SS ke kanan ataupun boleh juga tulis S0 ke S1 S1. Kita tengoklah rajahan. Ni maksudnya SS kita boleh tulis keluk penawaran SS ke kanan ataupun daripada L sini ada kosong, S0 kepada S1 S1. Untuk maknanya berdasarkan rajahan. Jadi kalau boleh pun dapat markah, yang pertama tu tak dapat markah tu sebab dia berdasarkan rajah. Yang kedua, kalau boleh pun diberi markah di sini, penawaran nanas di pasaran bertambah. Itu yang mungkin kita dapat, yang logiknya kalau berjaya dia bertambah. Dari tanpa rajah pun boleh dihuraikan. Tapi kalau yang ni perlu rajah. Rajah menunjukkan dia beralih ke kanan. Kita hurai daripada rajah ke kanan. Ataupun kita hurai daripada rajah S0 ke S1 S1. Perlu rajah. Ya? Jadi kalau ada rajah di sini pun, kalau ada yang asal, ada kita sebut beralih ke kanan, bertambah, nanas bertambah, kemudian berlaku peralihan keluar S1 ke S0 pun dari sini dah 3 markah dah boleh dapat. Kuantiti ditawar meningkat daripada 80,000 kepada 150,000 unit. Jadi kita tengok sini balik, kuantiti penawaran meningkat daripada 80 ke 120. Ini keseimbangan daripada 80 kepada 120, ya. Daripada keseimbangan yang asal 80 ke keseimbangan baru 120. Okey. Yang ini disebut kuantiti ditawar, bukan kuantiti pasaran. Yang saya sebut tadi kuantiti pasaran memang ada juga, tapi jawapannya saya tulis di hujung. Kuantiti ditawar saya tunjuk balik. Ini kuantiti ditawar yang saya kata tadi. Ini penawaran yang asal, dekat keluk penawaran yang asal di sini 80 dan keluk penawaran yang baru. Pada harga yang belum berubah lagi 15, di sinilah berlaku perbezaan penawaran, ya. Yang asal 80, yang baru 150, maka di sini wujudlah lebihan penawaran 150 tolak 80, ya, iaitu 70. Lebihan penawaran sebanyak 70. Okey. Wujud lebihan penawaran sebanyak 70 yang kita kata tadi, lanjutan daripada kuantiti ditawar meningkat ni, unit ataupun dia sebut dalam simbol 70,000 ataupun IOA, I0A, makna panjang ni. Okey, jawapannya. Ataupun dia bagi angka 150 tolak 80. Ataupun dia bagi hasil tolakan tu 70. Pun boleh. Ya. Macam inilah, mana-mana yang pemeriksa jumpa. Tak perlu calon tulis semua ni. Ya. Tapi jangan tulis wujud lebihan penawaran je. Sebab ini mesti berdasarkan rajah. Sebanyak 70,000 dah cukup. Ya, 70,000 unit. Ataupun wujud lebihan penawaran sebanyak I0A.
Maknanya diambil daripada label, ya, ataupun wujud lebihan penawaran sebanyak 150,000 tolak 80,000 unit. Kalau kita tulis semua ni, yang lain ni ulangan sahaja. Ya, okey. Harga nanas pasaran nanas cenderung turun daripada 15,000 ke 15 ringgit. Maaf, RM15 kepada RM10. Mungkin boleh bayangkan lagi rajah tu harga menurun. Titik keseimbangan berubah daripada I0 ke I1. Mungkin boleh bayangkan lagi gambar yang sebelum ni. Harga keseimbangan pasaran nanas yang baru ialah RM10, RM10. Pun mungkin boleh bayangkan. Harga nanas jatuh sebanyak RM5. Jadi RM15 tadi ditolak 10, maknanya jatuh sebanyak RM5. Kuantiti keseimbangan baru pasaran nanas ialah 120,000. Ini saya tunjuk balik. Ini ya, kuantiti keseimbangan yang baru 120,000 ribu unit, 120,000. Ini harga dia turun. Yang kita kata tadi turun sebanyak 15 tolak 10, turun sebanyak 5. Ya, itu yang nanas di pasaran bertambah sebanyak 40,000 unit. Maknanya 120,000 tolak 80,000. Ini yang saya sebut awal tadi ya. Keseimbangan pasaran nanas berubah daripada 80,000 kepada 120,000, maknanya ada tambahan nanas sebanyak 40,000. Ya, kita balik pada rajah. Ini dia. Keseimbangan asal 80, keseimbangan baru 120, wujud tambahan sebanyak 40,000 unit nanas daripada galakan menteri tadi. Ya. Okey. Okey, itu untuk soalan B hari ini. Dan soalan ni, dua-dua soalan A dan B itu soalan yang diperiksa mengikut kriteria. Kriteria apa? Kriteria yang dah ditetapkan dalam peraturan pemarkahan. Ya. Kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemarkahan. Maknanya, dan biasanya kriteria ini akan difikirkan sehabis mungkin, ya, sehabis mungkin. Yang penting-penting semua dah dimasukkan, ya. Jadi jangan bimbang, ya. Jadi calon-calon tulis saja, ya. Apa yang difikirkan sesuai dengan soalan itu, maka tulis, ya. InsyaAllah ada semua jawapan tu, ya. Terutama yang rajah tu, ya. Dia tak boleh kata semua dah lengkap keterangan-keterangan yang diperlukan, ya, untuk menjawab soalan ini. Ya. Okay. Untuk soalan yang terakhir hari ini, kali ini, galakan tersebut. Apa galakannya? Kita ingat balik, iaitu usahawan tanam nanas, ya, yang bermutu. Menanam nanas yang bermutu. Galakan tersebut memberi lebih kebaikan kepada usahawan. Menteri pun memang galakkan usahawan. Jadi soalan kata, galakan tersebut memberi lebih kebaikan kepada usahawan berbanding kepada kerajaan. Kemukakan hujah anda. Makna di sini kita kena jawab menyokong soalan ini. Jangan kita pergi pula kata kerajaan pula yang lebih baik. Soalan ni bagi tahu di sini galakkan ni memberi lebih kebaikan kepada usahawan berbanding dengan pihak kerajaan. Maka kita kena kemukakan hujah yang menunjukkan usahawan dapat banyak kebaikan. Ya, bukan menumpukan soalan kepada kerajaan dapat kebaikan. Okey. Dalam ni untuk soalan ini inilah soalan yang disemak secara pemeriksaan penskoran rubrik, ya. Okey, saya tak mau panjang lagi, kita teruskan.
Okey, kali ini saya akan tumpukan kepada tahap 3. Ingatkan balik, untuk dapat tahap 3, 7 hingga 9 markah, keterangan, fakta dan huraian mestilah lengkap dan mendalam. Lengkap dan mendalam. Ya. Keterangan mesti betul, tepat, sangat jelas dan mendalam. Jadi kalau ada keterangan yang tak pasti, tak betul, jangan masuk. Ya, sebab dia boleh menjejaskan awak calon dapat 9 markah. Ya. Mungkin sebab satu penyataan yang tak logik, yang salah konsepnya, akan menjejaskan calon untuk dapat 9 markah. Ya. Silat maksimum 7 markah saja. Sebab mengemukakan istilah, contoh, konsep yang salah. Ya. Mengemuka idea yang bernas, kreatif dan rasional. Keterangan dua sisi tak ada kaitan hari ini. Rajah lengkap jika ada boleh dimasukkan ataupun tepat, dan huraian rajah lengkap pun juga dianggap boleh diletakkan jika diperlukan. Kalau tak perlu, tak mestinya ada rajah. Ya, cari analisis keterangan-keterangan yang lain pun boleh untuk dapat 9 markah. Tak mesti nak dapat 9 markah, mesti ada rajah. Ya, rajah ni salah satu. Rajah tu pun kena tahu hurai. Okey. Seterusnya, keterangannya, kita juga boleh membuat kesimpulan atau membuat rumusan atau memberi pandangan atau memberi pendapat atau memberi cadangan, ya, ataupun memberi bukti atau memberi data yang relevan dengan soalan dan juga stimulus. Ya, ini juga dalam analisis kita menilai. Ini menilai. Ya. Untuk soalan 3 ni kita kena menganalisis dan kalau boleh di hujung tu boleh menilai. Ya. Menyatakan pendirian dengan jelas. Ya, ini maknanya pendirian soalan tu yang kita kena ikut. Ya, itu menyokong galakan menteri itu memberi lebih kebaikan kepada usahawan. Itu yang kita kena tekankan untuk menjawab soalan hari ini. Dan kalau jika mampu, hubung kaitkan teori ekonomi dengan pelbagai topik ataupun tajuk ataupun sintesis. Ya, tapi memang jawapan kita nanti bila kita buat analisis tu kita dah gabungkan daripada pelbagai teori ekonomi yang kita anda belajar lah. Okay. Seterusnya, kalau jawapan bercampur antara tepat dengan tak tepat. Ini yang saya kata tadi yang bahaya. Kalau tak pasti, tak tahu, tak mampu nak hurai dengan tepat, jaga-jaga jangan masukkan. Untuk soalan bahagian B, jangan masukkan. Ya, untuk bahagian A biasanya boleh masuk sebab untuk yang diperiksa secara kriteria, ada skema, ada pemarkahan ni, dia semak mana-mana yang ada yang tulis. Kalau salah, tak adalah diberi markah. Ya, maknanya mungkin dia akan catatkan di situ sebagai kurang jelas, tak relevan, tapi tidaklah menjejaskan pemarkahan. Dia akan semak yang mana-mana betul. Tetapi kalau untuk bahagian ini bahaya sikit sebab di sini kita nak lihat kematangan calon. Ya. Jadi dalam menghurai untuk dapatkan kedalaman, kematangan, ya, mesti juga kita berikan ketepatan jawapan. Bukan kita tembak. Kita suruh pula pemeriksa yang menganalisis jawapan kita ni tepat ke tak tepat. Yang tak tepat biarlah diabaikan, yang tepat dia dipilih. Tak macam tu. Ya? Jadi untuk bahagian B ini dia special sikit soalan. Kita nak mencari calon-calon, biasanya nak mencari calon-calon yang betul-betul mempunyai keupayaan menghurai, menganalisis dan seterusnya menilai. Ya? Soalan. Okey, yang pemarkahan ni saya rasa sama juga. Saya tak ada bagi penekanan. Cuma saya ingatkan catatan-catatan atau nota-nota yang perlu kita ingat. Ya, ini jika beri huraian lanjut mendalam tentang fakta, isi atau idea, ini contoh-contoh lah. Yang paling baiknya dekat bawah ni sekali lah. Dalam yang paling baik, jawapan anda ada idea, ada
isi, ada fakta. Isi dan fakta ini kita beri kefahaman, ya, kita beri apa, kita tunjukkan apa kita faham dengan idea ini ataupun aplikasi idea ini, dan akhirnya kita mampu menganalisis dan menilai idea yang sama. Ya, rentetan ini idea C1 ni ada analisis daripada idea pertama, C1A ini pun analisis daripada idea yang pertama, C1B pun daripada idea, tapi dia mendalam. Mungkin yang ni, katalah satu ni, dia menilai dengan cara memberi pandangan, dengan cara memberi kesimpulan daripada idea pertama tu juga. Dan seterusnya lah ke sini. Ini yang jawapan yang paling cantik, jawapan yang paling baik, yang saya rasa semua pemeriksa bila dapat memberi 9, maknanya calon ini calon yang matang, yang mempunyai konsep ekonomi yang jelas, yang tepat, ya, dan mempunyai pengetahuan ekonomi yang luas, ya, yang luas. Itu yang kita tafsirkan apabila mampu menulis sebegini, yang boleh mampu mendapat sehingga 9 markah. Okey. Jadi untuk bahagian B ni, yang kali ini kita tengok sekali lagi sebelum kita tengok jawapan soalan yang terakhir ni. Galakan tersebut maknanya menanam nanas bermutu, memberi lebih kebaikan kepada usahawan berbanding kerajaan. Tumpukan kepada kebaikan usahawan, kemukakan hujah anda. Jadi maknanya pendirian di sini kita kena menyokong, mengemukakan hujah yang menyokong pendirian soalan. Ya, jangan pergi pandai-pandai buat soalan pendirian sendiri pula. Ya, okey. Soalan kemukakan. Tadi kita ingat kata tugas ini ialah kemukakan hujah. Kemukakan hujah. Ya, okey. Kemukakan, respon yang diharapkan ialah calon-calon perlu memberi pendapat, sama ada menyokong atau membangkang. Tapi dalam konteks yang ini kita menyokong, ya, galak, mana dia memberi lebih kebaikan kepada usahawan, makna menyokong pendirian soalan. Ya, okey. Sebab ada juga soalan yang boleh pilih. Wajarkah atau kita kemukakan hujah kita. Wajar tu bolehlah pilih menyokong atau membangkang. Ya. Ya atau tidak. Kalau kata menyokong, hujah menyokong. Kalau membangkang, kemukakan hujah membangkang. Tetapi dalam konteks soalan hari ini, iaitu kita kena terima pendirian dalam soalan dan menyokong soalan dalam soalan, pendirian soalan itu, dan fikirkan atau kemukakan hujah-hujah yang sesuai untuk menyokong. Okey. Okey, saya bagi idea dulu untuk menyokong ni. Okey. Jadi galakkan menanam nanas bermutu ini, jika berjaya, apa kebaikan kepada usahawan? Yang pertama, yang idea kita, dah tentulah ia meningkatkan pendapatan usahawan ataupun meningkatkan pendapatan petani nanas atau usahawan nanas. Itu idea yang pertama. Yang kita boleh tulis apa idea pun. Ya. Yang kedua, galakan tersebut, ya, memberi kebaikan sebab apa? Bila menteri dah bagi galakan tersebut, maka usahawan atau petani mendapat pelbagai bantuan kerajaan. Okay. Saya tak nak yang kalau kita senaraikan ada banyak lagi, ya, idea, fakta yang menjelaskan kebaikan yang diterima oleh usahawan nanas. Saya untuk hari ini kita fikir 2 saja idea. Okey. Okay. Daripada 2 idea ini kita nak kembangkan. Okay. Saya ambil idea yang pertama saja. Saya kembangkan idea yang pertama, meningkatkan pendapatan
usahawan nanas ataupun petani nanas. Ini idea yang pertama, A1. Kalau pemeriksa jumpa, dia akan tanda, dia akan write ke bracket ke, dia akan tanda A1. Makna ada idea yang pertama. Kalau dia baca yang lain-lain, tak nampak keterangan idea pun, lanjutan idea tu, itu mungkin idea kedua, A2. Ataupun idea yang ketiga, A3. Sebab tak nampak kaitan, dia buat cerita lain. Okey. Di sini sebut pendapatan usahawan atau petani meningkat. Pendapatan usahawan ialah apa dia pendapatan usahawan? Jadi kita jelaskan idea pendapatan usahawan ni. Pendapatan usahawan ialah untung daripada hasil jualan nanas. Calon akan tulis begitu. Okey, kita rasa ini kefahaman calon. Pendapatan usahawan itu ialah untung daripada hasil jualan nanas. Mungkin kita boleh bagi sebagai kefahaman ataupun aplikasi yang pertama daripada konsep pendapatan usahawan ni. Yang kedua, untung kerana jumlah hasil jualan nanas melebihi kos pengeluaran nanas. Ini mungkin idea kedua. Diambil daripada buku tapi dikaitkan, diaplikasikan dengan situasi, iaitu nanas. Tadi jumlah hasil jualan nanas melebihi jumlah kos pengeluaran nanas. Jumlah hasil tolak jumlah kos, dapat untung. Ini idea kita dapati kefahaman yang kedua tentang untung, iaitu daripada pendapatan ini. Okey. Jadi dalam jawapan kita dah ada idea, dah ada dua. Ni. Kalau nak bagi markah, katalah dia tulis ini saja. Maknanya sini kita dah jumpa dia ada B. Mana ada B ni ada kefahaman dan juga memberi kefahaman idea dan juga aplikasi idea. Jadi kalau ada B ni biasanya markah dia 4 hingga 6. Jadi kalau 4, ada 1 B, 4, ada 2 B, 5. Jadi kalau soalan dijawab setakat ini, dia boleh dapat 5/9 markah. Ini je jawapan. Okey. Terus kita pergi kepada analisis. Ya. Ini maknanya kita tulis bukan asing ni, lanjutan daripada ini, ya. Sebab dalam paparan ni kalau nak masukkan sekali dia jadi terlalu kecil. Jadi lanjutan daripada ini, mungkin paragraf yang lain kita tulis yang ini. Peningkatan untung akan meningkatkan pendapatan boleh guna petani. Dia dapat kaitkan konsep dekat situ, konsep ekonomi dekat situ. Jadi maknanya akan meningkatkan pendapatan boleh guna petani. Ini mungkin analisis yang pertama. Keadaan ini maknanya keadaan pendapatan boleh guna ni. Ayat-ayat tu kena menampakkan dia lanjutan daripada cerita sebelum ni. Keadaan ini maknanya keadaan pendapatan boleh guna yang meningkat ni akan meningkatkan kuasa beli petani sebagai pengguna barang dan perkhidmatan. Ini kita anggap analisis kedua, iaitu meningkatkan kuasa beli petani. Seterusnya, pengguna barang perkhidmatan yang semakin banyak atau barang semakin banyak ataupun barang yang semakin berkualiti akan meningkatkan kepuasan dan meninggikan taraf hidup petani nanas tersebut. Usahawan nanas lah tu. Jadi maknanya hasil daripada peningkatan pendapatan boleh guna, hasil peningkatan petani, hasil daripada dia boleh banyak guna barang, hasil bila banyak untung, banyak pendapatan, dia boleh guna barang berkualiti, akhirnya dia akan meningkatkan kepuasan dan meninggikan taraf hidup. Ini kita katalah C1B. Satu lagi analisis. Dari pendapatan boleh guna, dalam kepada kuasa beli, dalam lagi kepada guna banyak barang, akhirnya kepuasan atau taraf hidup dia meningkat. C1B. Semakin tinggi untung akan meningkatkan simpanan atau tabungan. Ini bila petani dapat untung, usahawan nanas tu petani, selain daripada guna yang lain ni, mendalamnya lagi, dia boleh simpan pula. Ada lebihan
pendapatan boleh guna ni ada lebihan. Ya, pendapatan boleh guna ni, baki pendapatan boleh guna selepas dibelanjakan tu ialah simpanan. Selepas dia belanja semua ni, ada baki, dia mampu menabung. Jadi semakin tinggi untung akan meningkatkan simpanan ataupun tabungan usahawan tersebut atau petani tersebut. Kita boleh bagi analisis seterusnya, C1C. Selain itu, usahawan mampu bayar hutang dan akan mengurangkan hutang mereka. Ini bagi yang berhutang, bukan hanya boleh simpan duit, boleh guna barang berkualiti, dia juga mampu bayar hutang. Mungkin bila dia nak usahakan pertanian tu, dia berhutang, dia mampu bayar hutang. Ataupun bila dia bayar hutang seterusnya, kita tulis mengurangkan hutang mereka pun boleh. Ini analisis. Okay, setakat di ni dulu, ya, kita tengok. C1, 7 markah. Mendalam lagi dari idea yang sama, C1A, ada 2 analisis, C1, C1A, masih 7 markah. C1, 7 markah, analisis yang pertama. Analisis yang kedua dari idea yang sama di sini, untuk kali ini, masih lagi 7 markah. Okay. Okay. Bila pergi kepada 3C, 3 analisis, yang kita tanda sebagai C1B, dia masuk 8 markah. Ya, masuk 8 markah. Kemudian kita pergi kepada satu lagi, C1C, yang pernah saya kata selama ini, mungkin calon dapat 7, 7, 8, terus 9. Tapi ikut pengalaman saya, bila disemak soalan ni, tahun skema ataupun peraturan pemarkahan tahun semasa untuk digunakan oleh tahun semasa. Ada kemungkinan, mungkin tahun ini, dia 7, 7, 8, 8. Maknanya nak yang ke-9, kena ada tambah 1, 5. Jadi kalau anda letak 4, mungkin anda boleh dapat 8. Walaupun sebelum ni dapat 9. Jadi makna paling selamat, analisis pertama, kedua, 7 markah. Analisis yang ketiga, yang keempat, 8 markah. Dan untuk dapat 9 markah, perlu ada 5 analisis. 5 analisis. Macam dalam ini, setakat ni, satu idea pertama. Idea yang pertama, yang mendalam. Ini mendalam lagi, semakin mendalam lagi. Jadi maknanya, boleh dapat, dah sampai C1D ni, dah boleh dapat 9 markah. Cuma, saya nak ingatkan balik tadi, masa kita tengok rubrik penskoran tadi, kalau saya ulang balik, rubrik penskoran tadi, saya ada sebut ini. Saya ada sebut yang ni, keterangan yang ni. Membuat kesimpulan, rumusan, memberi pandangan, memberi pendapat, memberi cadangan, memberi bukti, atau memberi data yang relevan. Tapi kalau data ni tak relevan, jangan bagi. Jangan agak-agak tak relevan. Kalau boleh nak masukkan, biarlah data yang ada sumber. Daripada mana awak dapat data yang kebetulan awak ingat. Ya, kalau tak pasti, jangan letak. Takut nanti sebab awak letak itu, ini saya nak terangkan implikasi dia. Katalah dah C1 dah sampai, dah cantik, dah boleh dapat 9 markah. Tiba-tiba baca ayat yang hujung tu, mungkin saja-saja nak tunjuk kita ada sayang pula ada maklumat, tapi tak berapa pasti. Di hujung ni tulis pula data tentang usahawan, katalah usahawan nenas, berapa peningkatan ke, ekspor ke yang bertambah ke apa, tapi angka tu angka yang tak betul. Jadi kalau dapat dikesan oleh pemeriksa, kemungkinan anda tak dapat 9 markah, tapi dia balik kepada maksimum 7 markah kerana kita sudah ada fakta yang tidak tepat, contoh data yang tidak tepat. Ya, jadi lebih bahaya diletakkan. Cuma yang saya nak tunjuk di sini ialah cara kita memberi pendapat.
Di sini kesimpulan ataupun penilaian, ya. Yang ini semua analisis. Yang sini saya nak tunjukkan yang keterangan yang bahagian yang kesimpulan rumusan. Kita boleh itu kesimpulannya, rumusnya. Tapi saya kali ini pendapat. Okay, pada pendapat saya, jika usahawan dan nas mampu mengeluarkan dalam skala yang besar, tidak mustahil usahawan muda dan nas boleh menjadi kaya ataupun boleh menjadi jutawan. Ini tak mustahil. Kenyataan ini tak ada yang salah. Itu pendapat awak. Pada pendapat saya, jika usahawan dan nas mampu keluarkan pada skala yang lebih besar, tak mustahil dia akan menjadi usahawan yang kaya dan kemungkinan jadi seorang jutawan. Jadi itu cara macam mana kita memberi pendapat cadangan. Ya, di hujung boleh juga kesimpulannya pun boleh, rumusannya pun boleh. Tapi saya cadangkan kita nyatakan dekat bawah tu. Ya. Pada pendapat saya, cadangan saya, kesimpulan yang saya beri, yang saya yang saya dapat daripada penjelasan di atas ialah apa? Kita sebutkan istilah tu supaya dia ialah pemeriksa. Bila dah kita tahu semua pemeriksa memberi tumpuan, tapi faktor manusia kadang-kadang bila dah banyak, kadang-kadang terlepas. Jadi kalau kita permudahkan mereka dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memudahkan mereka membaca. Ya, ini dari segi teknik dia lah. Kita kemukakan ayat-ayatnya pada pandangan saya, pada cadangan saya. Kesimpulannya, apa yang saya dapat daripada pandangan itu ialah jika macam mana kesimpulannya. Ya? Jadi kemukakan ayat-ayat yang memudahkan pemeriksa. Okey, jadi saya rasa untuk kali ini, saya rasa ini satu lagi yang saya nak bagi ini tambahan lah, ya. Ini tambahan idea saja, ya. Idea ni, mana tahu soalan ni ada kaitan dengan petani ni. Idea yang nombor 2 tadi, ya, mendapat bantuan, pelbagai bantuan. Ini idea dia lah. Mendapat perbantuan kerajaan, daripada idea ni mungkin kita boleh kembangkan. Dana tekun, subsidi, benih nanas berkualiti, peningkatan dalam permintaan dalam negeri dan peningkatan ekspor luar negeri, pusat pengumpulan, kemudahan pemasaran farma dan pelbagai bantuan daripada lembaga nenas negara ni lah. Ini idea yang boleh kita kembangkan kalau kita pilih idea kedua, iaitu mendapat pelbagai bantuan. Tapi mesti diayatkan yang macam ni. Mesti diayatkan. Kalau kita buat macam ni, ada kemungkinan ini idea kedua, ini idea ketiga, ini idea keempat, ini idea kelima, ini idea keenam. Masih semua idea sebab kita tidak memberi keterangan yang jelas. Kita asing-asingkan dalam bentuk bulat-bulat ini. Jadi kalau macam ni, ada kemungkinan kita dapat 1 hingga 3 markah sahaja. Ya. Nak dapat B pun saya rasa tak pasti, saya rasa tak dapat. Ya. Sebab sini menunjukkan ini terasing ni, terasing dia sendiri saja. Ya. Jadi maknanya kalau untuk bahagian pemeriksaan cara rubrik, kalau ditulis begini, tahap 1 saja. Iaitu maknanya 1 hingga 3 markah, hanya memberi idea saja. Tapi yang saya bagi hari ini, sebelum kita akhiri ini, ialah bagaimana daripada yang idea ini, hujah-hujah yang ni, kita kena gabung jadikan yang macam ni. Ya? Jadikan ayat yang begini. Ya? Sekiranya kita memilih idea yang kedua. Okey. Jadi untuk kali ini saya akhirilah, ya, akhiri tips ekonomi SPM dengan sekali lagi
mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana menyediakan channel ini untuk saya berkongsi maklumat dan juga pengalaman ekonomi di peringkat SPM. Jadi sebelum kita akhiri, untuk program tip SPM ni nanti ada untuk bahagian B ni ada satu siri lagi, iaitu siri yang ketujuh. Selepas siri yang ketujuh, insya-Allah kita akan buat rakaman juga, mungkin dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk soalan-soalan yang kita anggap penting ke. Mungkin kita akan bagi tumpuan pada soalan-soalan, tajuk-tajuk yang kita rasa penting untuk tahun ini. Jadi akhir kata anda tidak gagal selagi anda tidak berhenti berusaha. Jadi maknanya selagi kita masih berusaha, kita bukan dikatakan sebagai gagal. Ya. Okey, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.